Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadia Nordin dan ini adalah Pastikan Sahih edisi Selasa 5 Oktober 2021. Selain di saluran berita RTM, anda juga boleh saksikan kami melalui saluran YouTube Berita RTM. Bagi mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Dan jangan lupa hari Sabtu ini 9 Oktober adalah Hari Sukan Negara. Jadi ayo sama-sama sertai pelbagai program menarik dengan hanya melayari laman sesawang rasmi yang sahih iaitu harisukannegara.my. Baik, kita mulakan Pastikan Sahih dengan perkongsian ini mengenai kes baharu COVID-19 harian mengikut negeri 5 Oktober 2021. Dapat kita saksikan jumlah kes baharu adalah 8,817 kes di mana kita lihat 4 negeri tertinggi iaitu di Sarawak 1,361 kes baharu, manakala di Selangor 1,348, di Kelantan 1,063 kes baharu dan manakala di Johor adalah 886 kes baharu. Dapatkan maklumat ini sudah semestinya di portal rasmi Majlis Keselamatan Negara. Ini pula adalah mengenai peratusan vaksinasi populasi dewasa Malaysia pada hari semalam 4 Oktober 2021 adalah 88.0% bersamaan 20,603,249 individu. Manakala sekurang-kurangnya satu dos adalah 94.4% bersamaan 22,098,764 individu. Kita lihat pula pada laporan harian pemberian dos vaksin pada hari semalam menunjukkan sebanyak 221,812 jumlah dos vaksin telah diberikan, di mana dos 1 daripada vaksin 2 dos adalah 126,433, manakala bagi dos lengkap adalah 95,379, menjadikan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin pada hari semalam adalah 44,576,891 dos. Dapatkan maklumat ini sudah semestinya di portal rasmi vaksincovid.gov.my. Iklan tawaran lesen memandu tanpa ujian komputer dan JPJ adalah tidak benar dan tidak mengikut prosedur yang ditetapkan oleh JPJ. Masih lagi disebarkan tawaran janji manis palsu ini. Adakah anda pernah menerima berita palsu seumpama ini yang menyatakan kononnya terdapat tawaran lesen tanpa ujian komputer dan JPJ? Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, memandang serius isu tular yang disebarkan melalui media sosial baru-baru ini, orang ramai diingatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan sebarang iklan yang ditawarkan seperti lesen tanpa ujian komputer dan JPJ yang tular di media sosial. JPJ ingin menegaskan bahawa sebarang urusan berkenaan lesen memandu tanpa ujian yang dikeluarkan oleh runner.myeg adalah palsu dan tidak mengikut prosedur yang ditetapkan oleh JPJ serta tidak sah. Kita yang sibuk menggeletar ambil ujian JPJ, boleh pula ada pihak yang buat tawaran lesen tanpa ujian JPJ. Tak patut. Jangan disebarkan lagi. Dan ini pula kami bawakan awas taktik penipuan skamer terkini. Sentiasa berwaspada. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC ingin mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan panggilan atau SMS yang diterima daripada pihak tidak dikenali dan mencurigakan. Peringatan ini timbul susulan wujud tindakan oleh pihak tidak dikenali yang menyamar sebagai wakil dari sebuah syarikat menyediakan perkhidmatan dan menawarkan wang sebanyak RM300 melalui jaringan prihatin. Para pengguna yang dihubungi itu bagaimanapun perlu memberikan nombor kad pengenalan, nombor kad ATM, 3 nombor belakang kad ATM dan butiran peribadi mereka. Ini sungguh berbahaya. Jadi jangan sesekali mudah untuk memberikan maklumat perbankan anda. Jika anda mengalami situasi seumpama ini, anda boleh terus menyalurkan maklumat dan membuat aduan berhubung insiden penipuan scam kepada pihak PDRM CCID Scam Response Center melalui talian 03-2610-1559 atau 03-2610-1599 yang dibuka setiap hari pukul
pukul 8 pagi hingga 8 malam. Dalam usaha untuk menangani insiden penipuan yang semakin berluasa, MCMC juga dengan kerjasama pihak penyedia perkhidmatan telekomunikasi pada 14 Jun 2021 lalu telah menganjurkan kempen kesedaran mencegah jenayah telekomunikasi melibatkan penipuan melalui panggilan telefon dan khidmat pesanan ringkas SMS. Kenyataan media yang berhormat Tengku Zafrul, Menteri Kewangan. Kenyataan media yang berhormat Tengku Zafrul, Menteri Kewangan berkenaan laporan media tentang jawatan pengarah di Capital Investment Labuan Limited. Beliau memaklumkan telah memegang jawatan pengarah kumpulan dan ahli jawatan kuasa pengurusan eksekutif Kenangan Holding Berhad sejak Januari 2009 hingga Jun 2010 dan telah dilantik sebagai pengarah di beberapa anak syarikat termasuk di Capital Investment Bank Labuan Limited. Walaupun telah dimaklumkan kepada Malaysia kini mengenai pelepasan jawatan pengarah pada Jun 2010, pihak Malaysia kini tetap menyebarkannya. Dan ini pula kami bawakan kepada anda perkembangan seterusnya. Banyak lagi untuk dapatkan. Anda boleh dapatkan maklumat jika anda mempunyai sebarang maklumat iaitu mengenai AstraZeneca di Lembah Kelang, anda boleh dapatkannya. Ini maklumat yang kami bawakan terkini buat anda. Anda boleh rujuk kepada laman sesawang ini iaitu mengenai satu kaunter informasi dibuka di World Trade Center Kuala Lumpur WTCKL. Satu kaunter informasi dibuka di World Trade Center Kuala Lumpur WTCKL sehingga 15 Oktober untuk sebarang pertanyaan berkaitan vaksinasi AstraZeneca di Lembah Kelang. Anda boleh pergi ke kaunter informasi World Trade Center Kuala Lumpur bermula seawal 9 pagi hingga 5 petang dan ia dibuka setiap hari sehingga 15 Oktober 2021. Jika anda merupakan penerima vaksin COVID-19 di luar negara, anda kini boleh terus memohon sijil digital vaksinasi COVID-19 melalui Helpdesk MySejahtera dengan memilih pilihan N. Kemudian, anda perlu muat naik dokumen yang diperlukan. Sila isi butiran yang diminta, kemudian pilih dos yang perlu dikemas kini serta muat naik gambar vaksinasi di luar negara anda. Dapatkan maklumat ini di Facebook page rasmi JKJAV. Ya, seterusnya kita bawakan berhati-hati ya dengan skam telekomunikasi. Jangan mudah terpedaya dengan modus operandi skam telekomunikasi seperti penipuan kod transaksi pengesahan iaitu TAC, penipuan panggilan phishing dan juga penipuan SMS smishing iaitu jangan sewenang-wenangnya memberikan maklumat peribadi anda seperti nombor MyCard dan nombor akaun bank anda. Dan ini pula kami bawakan perkongsian untuk blog. Yang pertama ini adalah kemudahan suami atau waris keluarga terdekat menemani isteri semasa proses kelahiran. Di Wad Bersalin Hospital KKM berkuat kuasa 4 Oktober 2021, KKM telah membenarkan para suami atau ahli keluarga terdekat untuk menemani ibu hamil semasa bersalin dengan mematuhi kriteria yang ditetapkan. Suami atau ahli keluarga telah lengkap vaksin COVID-19 perlu menjalani ujian pengesanan COVID-19 dalam tempoh 72 jam dan bawa bersama keputusan ujian atau membeli kit ujian kendiri COVID-19 dan membawanya ke hospital bagi menjalani ujian pengesanan kendiri di tempat saringan yang disediakan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Malaysia continues to call for the deployment of a temporary international presence in the city of Al-Quds to monitor the cessation of hostilities in the OPT. The international community must spare no effort to ensure the safety, protection, dignity and well-being of the Palestinian civilian population. Malaysia has and will continue to lend its unwavering support and solidarity to the Palestinians.
Jadi itulah prinsip asasnya. Pertama sekali, anak ini dah lama renggang daripada sistem persekolahan bersemuka, kita nak kembalikan mereka. Yang kedua, kembalikan mereka bagaimana? Dalam keadaan yang selamat. Bagaimana kita nak laksanakannya? Ada SOP dan kaedah baru. Bagi contoh, penggiliran, SOP baru dan kaedah-kaedah lain yang kita pastikan, usahakan supaya anak-anak ini berada dalam satu ekosistem yang baik untuk mereka. Terusnya kami bawakan Keluarga Malaysia, Kerajaan Inklusif ambil kira pandangan semua. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menggesa semua pihak bersatu dan mengetepikan segala perbezaan. Selaras aspirasi keluarga Malaysia, beliau mahu semua pihak bersama-sama membina negara. Pentadbirannya merupakan kerajaan inklusif yang mengambil kira semua pandangan sebelum membuat sebarang keputusan. We have the capacity for kindness, generosity, courtesy, respect, unity. Let us build on that. I'm calling for a new narrative, one that goes beyond personalities, beyond old affiliations, beyond embedded identities, and most important of all, beyond conflicting loyalties. As Malaysians, we must have unity of intent and of mutual respect. We can have differences of opinion on how we want to get to where we want to be. Our economic theories, our policies, and so on. But we must be united in our intent. Bagi individu tidak boleh vaksin, boleh mohon sijil pengecualian vaksin. Individu yang tidak boleh menerima vaksin COVID-19 atas sebab kesihatan boleh memohon sijil digital khas atau sijil pengecualian vaksinasi. Bagaimanapun, status kesihatan permohon perlu terlebih dahulu disahkan pakar perubatan berdaftar. Individu tersebut boleh memohon sijil digital khas atau sijil pengecualian vaksinasi di MySejahtera melalui pejabat kesihatan daerah berdekatan dengan mengemukakan borang khas slip penilaian kesesuaian menerima vaksin COVID-19 bagi pesakit dengan masalah kesihatan tertentu yang telah disahkan oleh pakar perubatan seperti berikut kepada pihak PKD berdekatan. Pertama, pakar perubatan di hospital swasta yang merawat individu atau pakar perubatan atau pegawai perubatan yang merawat semasa ketiadaan pakar perubatan di hospital kerajaan yang berpakar atau pakar perubatan keluarga di klinik kerajaan. Program Back to School, Pegawai Perhubungan Sekolah hadir pantau. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seberang Perai Utara (SPU) melancarkan program Back to School bagi memantau pelaksanaan SOP COVID-19 di sekolah. Ia melibatkan 23 pegawai yang dilantik sebagai pegawai perhubungan sekolah dengan melakukan tinjauan di 11 sekolah menengah dan 12 sekolah rendah. Saya berharap jugalah bahawa pihak sekolah dan juga pelajar-pelajar akan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya harap tidak adalah pelanggaran SOP dalam tempoh ini. Dan kita akan pantau bersama dengan Jabatan Pendidikan, kita akan pantau di waktu pagi dan juga waktu balik sekolah juga kita akan pantau. Selain daripada itu juga, kita juga memantau keadaan lalu lintas. Walaupun tak ramai macam sekolah pada hari ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Hamid Abdawi terdapat 66 pelajar cikgu yang akan hadir. Kita juga akan pantau dari segi lalu lintas juga. Dan kita akan teruskan kerjasama ini bersama dengan Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai dan juga dengan semua sekolah-sekolah ini. 384,113 guru lengkap divaksin. Hanya guru lengkap divaksin boleh laksana secara PDP. Sehingga 30 September 2021, seramai 384,113 orang atau 92.8% guru telah lengkap divaksin. Kerajaan telah menetapkan bahawa hanya guru yang telah lengkap divaksin saja dibenarkan untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran PDP di dalam kelas dan berinteraksi dengan murid. Selain itu, anggota kumpulan pelaksana AKP dan pekerja perkhidmatan sokongan PPS yang telah lengkap divaksin juga dibenarkan bekerja di dalam kawasan sekolah. Penambahbaikan yang dibuat adalah seperti berikut. Pertama, mewajibkan pemakaian pelindung muka
kepada semua warga sekolah termasuk murid. Kedua, memastikan pengudaraan yang baik di dalam kelas. Ketiga, memastikan murid makan di ruang terbuka dengan sediaan guru bagi kelas yang menggunakan penyaman udara. 4, melaksanakan 3 kali ujian kendiri COVID-19 kepada murid yang akan pulang ke sekolah asrama sepenuhnya. Dan yang terakhir, melaksanakan 1 kali ujian kendiri COVID-19 bagi murid asrama harian semasa pendaftaran masuk. Kerajaan kenal pasti lebih banyak peluang baharu pembangunan ekonomi Pantai Timur. Kerajaan sedang mengenal pasti peluang untuk merancakkan lagi pembangunan di Pantai Timur selain memastikan projek yang dilaksanakan berjalan lancar. Itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi hantaran di Facebooknya. Beliau yakin menerusi strategi yang betul, ia pasti akan menarik lebih banyak pelabur bagi membantu membangunkan ekonomi. Ini secara langsung akan menambah baik kualiti hidup rakyat, mencipta peluang pekerjaan dan meningkatkan keupayaan PKS. Sinovac dibenarkan bagi remaja 12 tahun ke atas bermula 1 Oktober 2021. PBKD setuju beri kelulusan bersyarat bagi vaksin CoronaVac keluaran Sinovac dan Pharmaniaga diutamakan kepada remaja tanpa komorbiditi dan tidak sesuai terima vaksin Pfizer. Majlis sosial di venue tertutup mungkin antara sektor terakhir yang dibenarkan dibuka. Majlis sosial di venue tertutup mungkin jadi antara sektor terakhir yang dibenar buka kembali. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dalam jawapan di Twitter memaklumkan beliau khuatir dengan tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP jika kebenaran itu diberikan sekarang. Menurut Khairy, SOP sukar dipantau dalam majlis besar seperti perkahwinan. Ini kerana orang ramai akan membuka pelitup muka dan bersosial antara satu sama lain. Bagaimanapun, kelonggaran mengenainya akan diputuskan berdasarkan keadaan selepas rentas negeri dibenarkan. PSU 17.6 bilion ringgit disalurkan setakat awal September. Sejak Januari hingga 3 September lalu, lebih 17 bilion ringgit telah disalurkan bagi program subsidi upah PSU. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan 2.95 bilion ringgit daripadanya melibatkan PSU 3.0 dan 4.0 yang memanfaatkan 216,532 penerima. Manakala baki 14.11 bilion ringgit lagi kepada hampir 400,000 penerima bagi PSU 1.0 dan 2.0. Seramai 284,659 majikan memohon bagi PSU 3.0 dan 4.0. Manakala bagi PSU 1.0 dan 2.0 iaitu 428,516 majikan. Dan seterusnya kami bawakan adalah perkongsian ini iaitu Istana Melaka belum terima surat hasrat parti politik. Istana Melaka belum menerima surat daripada mana-mana parti politik untuk mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam. Berhubung dakwaan kerajaan negeri, sedia ada yang telah hilang majoriti untuk mentadbir negeri itu. Setiausaha khas Yang di-Pertua Negeri Melaka, Datuk Nur Azmi Ahmad berkata, buat masa ini, Muhammad Ali sedang menjalani kuarantin kendiri selama 2 minggu bermula 30 September lepas kerana menjadi kontak rapat kepada individu positif COVID-19. Namun setakat ini, tiada surat janji untuk dipersembahkan kepada Tun Muhammad Ali. Hotel terkemuka di Langkawi henti operasi selepas 59 pekerja positif. Sebuah hotel terkemuka di Pulau Langkawi menghentikan operasinya buat sementara waktu selepas 59 pekerjanya disahkan positif COVID-19. Pengarah Kesihatan Kedah, Dr. Othman Warijo berkata, jumlah mereka yang positif itu dikesan susulan ujian saringan COVID-19 ke atas 249 pekerja hotel serta anggota keluarga mereka. Mereka yang positif ini ada yang kuarantin di rumah dan asrama pekerja serta PKRC, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19.
Dakwaan Kelang bandar paling tidak selamat adalah tidak benar. Maklumat oleh satu artikel yang disiarkan di sebuah laman sesawang mendakwa Kelang sebagai bandar paling tidak selamat dan miliki kadar keselamatan paling rendah di Asia Tenggara adalah mengelirukan dan tidak benar sama sekali. Kata Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Mohamad, beliau berkata maklumat yang terkandung dalam artikel yang diterbitkan oleh NAMBIO berkata indeks jenayah iaitu dan indeks keselamatan safety index itu tidak dapat dipastikan kesahihan dan sumbernya. Kaedah kajian secara kualitatif dan kuantitatif serta bilangan responden juga tidak menggambarkan atau mewakili keseluruhan masyarakat di daerah Kelang. Dan untuk segmen yang terakhir, kami akan war-warkan hebahan buat pengetahuan anda semua. Jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif dengan tajuknya malam ini Keluarga Malaysia, Keluarga Sejahtera bersama Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Pada pukul 9 malam sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun saja RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Dan inklusif pula pada pukul 8.40 malam dengan tajuknya MOT Pulih Ekonomi, Lindung Keluarga Malaysia bersama tetamu yang diraikan Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan. Pada malam ini 8.40 malam juga siaran di saluran berita RTM My Freeview 123, siaran serentak TV1 dan melalui aplikasi RTM Klik. Dan ini pula adalah hebahan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Ayuh serlahkan bakat anda dengan mintai pertandingan lisensi buku terbuka kepada semua warga wilayah Persekutuan Putrajaya yang berusia 18 tahun dan ke atas. Yang pertama adalah pertandingan lisensi buku melalui video, iaitu ulas buku terbitan DBP kegemaran anda, rakam video ulasan anda dan muat naik melalui Facebook masing-masing. Yang kedua adalah pertandingan lisensi buku melalui penulisan. Ulas buku terbitan DBP kegemaran anda, hantarkan karya penulisan anda kepada DBP melalui borang penyertaan yang disediakan. Hadiah menarik menanti anda dan tarikh tutup pertandingan adalah pada 29 Oktober 2021 pada pukul 4.30 petang. Dan ini pula adalah ayuh sertai pertandingan penulisan hot, iaitu peringkat wilayah Persekutuan Putrajaya. Tarikh tutup penyertaan pada 29 Oktober iaitu Jumaat 4.30 petang, terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang bermastatin di wilayah Persekutuan Putrajaya bersempena dengan Dekad Bahasa Kebangsaan. Ini pula adalah webinar Inspire Kerjaya Agro. Potensi usahawan belia jagung bijian bersama dengan Encik Ramana K. Naidu, iaitu pengasas dan ketua pegawai eksekutif Farmox Grain Corn Farm, iaitu pada 6 Oktober 2021 pada pukul 10 pagi. Anjuran Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan Negara kerjasama Majlis Belia Malaysia. Dan ini adalah JKKN, iaitu Ronggeng Anak Melaka, Citra Malaysia, Colours and Malaysia 2021. Kumpulan kesenian JKKN Melaka saksikan di Facebook Live, iaitu di @MySeniBudaya pada 6 Oktober, iaitu Rabu 11 pagi hingga 11.30 pagi dan di saluran media sosial JKKN. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Sampai di sini saja. Ingat, jaga SOP, jaga diri anda. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Dan jangan lupa untuk dapatkan berita-berita yang benar, tepat dan sahih sudah semestinya melalui Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Dan sekiranya anda untuk mendapatkan maklumat vaksin, anda boleh pergi ke laman sawang COVID Now. Dan sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia, jaga SOP semua.